Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada penganjur Seminar Biblioterapi Malaysia 2021, iaitu Persatuan Biblioterapi Malaysia Perbima, Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM, Persatuan Pustakawan Malaysia dan MBBY. Saya ingin perkenalkan diri, saya Hasnita Haji Ibrahim, Pengurus Maklumat Pengurusan Pengetahuan Perpustakaan Bernama. Saya juga merupakan ahli akrab bernama. Jadi apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini ialah bertajuk Biblioterapi dan Inisiatif Bernama. Mengapakah kami di Bernama ingin wujudkan bilik biblioterapi? Kalau kita lihat di sini, dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi pelbagai kesusahan, kepayahan untuk mencapai kejayaan. Kalau kita lihat sini, success is like an iceberg. Di sini apa yang kita alami? Tears, disappointment, daily goals yang mana kita, apa yang kita rancang, kita perlu mengikut masa yang ditetapkan, kita kena sentiasa berasa sihat, kita perlu mempunyai good habit. Oleh itu, untuk menangani atau membuatkan kita rasa kita boleh keluar daripada masalah ini, ialah salah satunya ialah saya melihat kepada biblioterapi. Jadi kita tengok turning to books during these distressing times. Okay, jadi saya ingin memperkenalkan biblioterapi, tetapi saya rasa panel yang lain juga ada menyentuh mengenai biblioterapi, iaitu dalam bahasa Greeknya biblioterapi, iaitu bantuan perubatan. Jadi biblioterapi ini dikenali sebagai terapi membaca atau terapi buku. Di terapi ini menggunakan buku-buku dan juga medium lain yang terpilih untuk merawat jiwa, emosi dan minda dan dapat meningkatkan kecemerlangan diri. Oleh itu, kalau kita lihat tadi, merawat jiwa, emosi dan minda, dan akhirnya kita ingin juga menggunakan ia untuk meningkatkan kecemerlangan diri. Jadi kalau kita lihat di sini, peranan pustakawan atau perpustakaan. Inilah disebabkan kenapa perpustakaan Bernama mengambil inisiatif ini. Jadi kita tahu bahawa perpustakaan atau pustakawan ini, kita memang ada banyak buku di perpustakaan kita. Jadi kita tidak ada masalah rasanya kita untuk mengumpulkan senarai bahan bertulis yang mempunyai elemen biblioterapi. Jadi kita juga boleh mempromosi, mencadangkan dan mewawarkan kebaikan dan faedah biblioterapi. Jadi bukan sekadar melahirkan masyarakat yang bermaklumat, malah tambahan tu malah melahirkan masyarakat yang mempunyai minda yang sihat dan positif. Jadi ramai yang boleh mainkan peranan, ya, kaunselor di organisasi kerajaan ataupun swasta, ada pustakawan, guru pusat sumber, rakan pembimbing perkhidmatan awam atau akrab, dan juga ibu bapa dan juga ahli keluarga boleh memainkan peranan. Jadi saya ingin perkenalkan juga usaha kami di Bernama. Jadi kami juga telah mengadakan satu bilik yang dinamakan bilik biblioterapi. Jadi di sinilah kita meletakkan buku-buku yang mempunyai elemen biblioterapi dan juga pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan biblioterapi diadakan di perpustakaan kami. Jadi kita lihat pada tahun 2020, ya, pada 26 Ogos 2020 sempena menyambut Hari Kebangsaan dan ulang tahun Rukun Negara ke-50 Encik Abdul Rahman Ahmad. Semasa itu dia timbalan ketua pengarang dan sekarang ini beliau merupakan ketua pengarang Bernama, telah merasmikan bilik biblioterapi. Jadi Puan Rafidah
Abdul Aziz, iaitu Presiden Perbima, telah menyatakan bahawa Bernama adalah perpustakaan yang pertama di Malaysia yang mempunyai bilik biblioterapi. Okey, di sinilah sekitar majlis perasmian bilik biblioterapi Bernama. Saya juga jemput di kalangan rakan-rakan saya lain. Okey, di sini ialah kalau kita lihat bilik biblioterapi Bernama, yang mana kita juga menunjukkan maklumat mengenai terapi. Mengapa biblioterapi, apa itu biblioterapi, kepada siapa boleh diaplikasikan, siapa yang boleh mainkan peranan, apakah perasaan-perasaan ataupun masalah-masalah yang dihadapi ataupun elemen biblioterapi tersebut, dan apakah perasaan-perasaan boleh diluahkan apabila kita semasa kita mengadakan sesi biblioterapi tersebut. Jadi maklumat itu berada di dalam bilik tersebut. Jadi bagi sesiapa atau kita kata pengguna perpustakaan atau mereka yang ingin menggunakan kaedah biblioterapi itu boleh memahaminya dengan memasuki bilik tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, sekalum tahniah saya ucapkan kepada pihak Bernama kerana telah berjaya mewujudkan bilik biblioterapi di perpustakaan. Sejujurnya, perpustakaan Bernama adalah perpustakaan pertama dalam pengetahuan saya yang mempunyai bilik biblioterapi. Lain-lain perpustakaan ada mewujudkan biblioterapi corner, tetapi bukan bilik khusus bagi tujuan tersebut. Dengan gandingan antara perpustakaan dan juga akrab Bernama, impian ini dapat direalisasikan dan seterusnya menggalakkan lebih ramai masyarakat untuk menyedari betapa pentingnya menjaga kesihatan diri dan juga jiwa. Buku ini yang bertajuk Citra Insan. Jadi kita pergi kepada pengenalan bilik biblioterapi. Jadi mengapa kita mewujudkan, apakah objektif kita wujudkan bilik biblioterapi ini? Ialah pertamanya ialah pembelajaran bagi yang mempunyai masalah emosi dan minda. Jadi bukan saja tadi yang saya sebut tadi, mungkin masalah emosi serta minda, tetapi untuk kecemerlangan diri. Jadi untuk meningkatkan potensi serta kecemerlangan diri. Okay, jadi kita menyediakan bahan-bahan yang boleh digunakan semasa sesi akrab, dan juga terutamanya ialah menggalakkan budaya membaca. Jadi saya rasa untuk menghasilkan sesuatu inisiatif itu, kita perlu berkolaborasi dengan beberapa pihak, terutamanya dengan Bernama sendiri, seperti yang saya pernah sebut tadi, rakan pembimbing perkhidmatan awam iaitu akrab. Kita juga dengan bahagian employee engagement dan juga bahagian pembangunan latihan di Bernama. Jadi di pihak luar pula, pastilah kita akan berkolaborasi dengan Perbima dan juga Persatuan Pustakawan Malaysia. Okey, apakah aktiviti yang kita jalankan? Pertamanya, pastilah yang saya sentuh tadi ialah bilik biblioterapi tersebut secara fizikal, yang mana kita akan adakan sesi biblioterapi itu dalam bilik tersebut. Kita ada maklumat, kita ada mengadakan sesi perkongsian buku. Di sinilah saya ingin berkongsi dengan peserta, dengan
anda semua bahawa tidak semestinya bila buku yang kita berikan kepada seorang itu mereka berkongsi sepenuh buku, tetapi mungkin mereka berkongsi bab yang mereka menjadi pilihan hati mereka, ataupun mungkin muka surat buku tersebut. Jadi dengan apa yang dibaca itu menyebabkan kita memulakan komunikasi kita dengan mereka. Jadi ini juga boleh dilakukan oleh ibu-ibu, guru dan sebagainya. Keduanya ialah pembinaan laman sesawang. Kita ada satu laman sesawang KKB. KKB dan juga kandungan yang terdapat di dalam laman sesawang tersebut ialah mengenai biblioterapi sendiri, mengenai bilik biblioterapi itu sendiri, dan juga apakah koleksi bahan terapi yang terdapat di dalam yang kami ada. Jadi kita tengok kita juga ada membuat rakaman video ulasan buku biblioterapi oleh petugas bernama. Jadi setiap 2 minggu sekali kita akan mengedarkannya di laman sosial dan meletakkan dalam laman sesawang, dan kita mengedarkan juga kepada petugas bernama dan juga rakan-rakan kita di luar sana. Jadi seterusnya kita juga ada mengadakan pertandingan ulasan buku, dan kita juga mengadakan live FB di laman sesawang. Diadakan secara berkala. Yang pertama kita buat pada tahun lepas ialah pada 30 Disember 2020, iaitu bertajuk Travelog Bibliomana. InsyaAllah tahun ni kita akan lakukan lagi. Mungkin dalam keadaan yang masih 30% daripada petugas bernama yang bekerja, mungkin sesuatu itu memakan masa sedikit. Dan juga seperti lawatan ke perpustakaan juga kita mungkin akan lakukan kemudian, kerana mungkin dalam keadaan sekarang ini masih tidak sesuai lagi kita nak melawat. Tapi macam saya kata tadi, sempat PKP yang pertama, dan kita pergi pada bulan Ogos, 13 Ogos tahun lepas, kita telah mestilah ke bilik bibliografi Fakulti Pengurusan Maklumat dan Perpustakaan Puncak Perdana UiTM. Okey, jadi tadi itu ialah aktiviti yang memang perpustakaan jalankan, dan aktiviti bersama dengan akrab atau pembangunan latihan dan juga dengan EE, iaitu kita mengadakan open sharing dan sesi perkongsian di bilik akrab pada setiap hari Selasa 1 hingga 2 petang. Jadi ini ahli akrab bergilir-gilir untuk berada di dalam bilik tersebut di tingkat 5 dan menjalankan aktiviti, sama ada aktiviti yang berkaitan dengan terapi ataupun dan juga sesi bertemu dengan pelanggan. Okey, jadi keduanya ialah sesi perkongsian, yang mana baru pada 30 Mac 2021 kita adakan perkongsian mengenai kesihatan mental. Jadi ini sangat ramai yang menghadirinya, dan kita buat dalam bentuk webinar juga. Dan juga insya-Allah pada 30 April ini kita akan adakan terapi ayat suci, dan kita akan berkongsi pengalaman COVID pada bulan Mei dengan pesakit COVID yang kita ada juga bernama yang ada yang kena COVID-19, dan juga pada Mei, dan juga terapi seni pada penghujung tahun ini insya-Allah. Okay, jadi kita juga mengadakan bengkel kenali diri anda, dan kita merancang untuk mengadakan 3 siri, dan insya-Allah kita telah jalankan pada 9 April, Ogos dan juga 1 pada bulan November. Begitu juga dengan Hari Psikologi dan Hari Terbuka Akrab. Kita telah buat sebanyak 3 kali, dan insya-Allah tahun ini kita akan buat kali keempat. Jadi ahli akrab dan juga petugas bernama menyertai pelbagai bengkel anjuran akrab bernama Sri, dan juga anjuran akrab Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Itu bersama dengan bahagian ataupun akrab di bernama. Kita juga adakan aktiviti bersama dengan Perbima dan Persatuan Pustakawan Malaysia. Semasa PKP dahulu kita menyedarkan poster, artikel maklumat mengenai biblioterapi, medium biblioterapi, dan juga mengenai bengkel yang telah
kita jalankan ataupun kita hadiri sebelum ini. Jadi kita juga mengadakan pertandingan terapi buku iaitu Biblioterapi Book Challenge dan juga terapi mewarna semasa PKP yang lalu, dan kita juga menyertai kumpulan WhatsApp Perbima sendiri dan KKF yang juga ahli yang telah menyertai bengkel yang dianjurkan oleh Perbima sendiri dan juga Persatuan Pustaka Malaysia. Kita juga menyertai dan menganjurkan bengkel seperti contohnya bengkel biblioterapi yang diadakan di Bandung, Indonesia, ialah untuk menjadi seorang biblioterapis, dan juga banyak lagi bengkel yang ada juga bengkel dijalankan oleh seperti saya kata tadi Perbima dan PPM. Jadi kenapa kita perlu menghadiri bengkel-bengkel ini? Kerana untuk kita mengadakan bilik biblioterapi dan aktiviti berkaitan dengan biblioterapi, kita perlu mempunyai ilmu, dan juga alhamdulillah kerana saya sendiri seorang rakan perkhidmatan awam, jadi banyak pengalaman, dan pengalaman itu dapat membantu memeriahkan lagi aktiviti atau inisiatif biblioterapi di Bernama sendiri. Tapi saya rasa tidak ada masalah bagi mereka yang kalau tidak pun ada pengalaman, tapi kita pustakawan boleh menjadi orang yang memilih buku yang mempunyai elemen biblioterapi, dan kita boleh perkenalkan atau kepada kaunselor di organisasi kita. Jadi kalau melihat salah satu contoh lah bengkel kenali diri anda yang saya sendiri menjadi fasilitatornya dengan rakan ahli akrab, iaitu kita mengadakan latihan psikopendidikan, itu siapa saya yang membingo, dan kita adakan ujian psikologi, dan juga kita berkongsi jenis terapi termasuk buku, muzik, terapi yang lain-lain untuk memberi faedah semula kepada petugas Bernama. Bagi saya, kalau kita ingin berubah, sebenarnya ialah daripada diri kita sendiri. Sebab tu kalau mengapa terapi buku ni saya rasa sangat berguna untuk mereka, untuk membantu seseorang, kerana mereka lah yang membaca buku tersebut dan mereka lah yang mencari macam bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kerana kita tidak boleh menyuruh mereka melakukan sesuatu, tapi mereka sendiri yang perlu memikirkan solusi itu untuk kebaikan diri mereka, dan kita hanya membantu mereka sedikit demi sedikit. Okey. Kalau kita lihat, inilah antara koleksi biblioterapi yang terdapat di bilik biblioterapi Bernama. Setakat ini kami ada 73 buah buku, yang mana buku-buku ini kami beli. Terima kasih kerana pihak pengurusan telah memberi peluang kami untuk membeli buku-buku ini, dan ada juga buku-buku ini disumbangkan oleh petugas Bernama. Saya ingin menunjukkan laman web Kelab Bibliofil Bernama yang mengandungi Kelab Bibliofil Bernama sendiri dan juga bilik biblioterapi Bernama. Jadi kalau saya klik bilik biblioterapi Bernama ini, kita akan lihat di sini kita memberi sedikit penjelasan mengenai biblioterapi itu sendiri. Apakah biblioterapi, apakah kaedahnya, elemen, boleh diaplikasikan kepada siapa, dan juga faedah menggunakan biblioterapi. Seterusnya kita akan juga mempunyai bilik biblioterapi Bernama sendiri, yang mana saya telah menjelaskan mengenai objektif dan sebagainya dalam pembentangan saya sebentar tadi. Jadi kita akan yang ingin saya tunjukkan ialah koleksi bahan terapi. Inilah koleksi yang terdapat, ialah buku, filem, motivasi, muzik, ayat suci, seni dan juga puisi sajak. Okay, jadi kita ambil satu contoh, iaitu buku. Apabila kita klik buku, di sini kita melihat kesenarai koleksi, iaitu yang menyebabkan emosi, kehidupan, kejayaan, kepribadian, kekeluargaan dan seterusnya. Okay, kalau kita ambil satu contohnya, kita klik buku ni, okay, kita klik yang dan salam sejahtera buat kita dengar sebentar. Semua, kali ini bertemu lagi kita dalam perkongsian buku kedua saya yang bertajuk Memotret Kenangan.
Tempat terbitan buku ini adalah di Kuala Terengganu. Penerbit adalah Karya Publishing House. Penulis oleh Iwan Riz. Jumlah muka surat buku ini 67 muka surat. Tahun terbitan adalah pada tahun 2015. Sasaran pembaca bagi buku ini adalah 16 tahun ke atas. Untuk fizikal komen buku ini, saiz buku yang bersesuaian, besar tapak tangan, ringan, kualiti kertas yang baik dan bergambar hitam putih. Mari kita tengok. Okey, elemen biblioterapi kisah buku ini adalah berkisahkan kehidupan dan kematian, ataupun lebih sedap dikatakan hubungan antara adik-beradik. Positif yang tentang positif buku ini yang boleh kita lihat adalah bagaimana penulis membuat luahan rasa kesedihan yang dialami melalui puisi. Okey, itu satu contoh video yang kita ada, dan mungkin koleksi lain kita akan menambah lagi koleksi video ini yang beri ulasan cara yang berbeza selain daripada mungkin ada ulas sinopsis buku yang terdapat mengenai buku tersebut, dan juga apakah elemen positif, negatif yang terdapat dalam bahan tersebut. Jadi ini kami akan yang mana video kita akan publish dalam masa 2 minggu sekali, dan dalam media sosial dan diletakkan dalam laman web ini. Jadi apa matlamat kami untuk membuat ulasan buku ini dalam pelbagai bentuk, dalam bentuk video, infografik dan sebagainya, adalah untuk menarik perhatian pengguna kami untuk menggunakan buku ini dan meminjam buku yang terdapat dalam bilik biblioterapi. Dan insya-Allah dengan penggunaan buku-buku ini, mereka juga akan matlamatnya untuk mendapat faedah daripada terapi buku. Okey, jadi akhirnya lah ya, kalau sesuatu inisiatif yang kita lakukan tu sudah semestinya kita ingin mencapai faedahnya. Jadi terapi biblioterapi ini, pada saya, kita kena yakin bila kita menggunakan kaedah ini, dan seharusnya faedah yang kita terima seperti kalau kita tengok terapi buku terokai dunia baru, mudah berkomunikasi, mengurangkan stres. Kita tengok kurangkan stres, mewarna pun kurangkan stres, ketawa pun kurangkan stres, muzik pun kurangkan stres. Jadi ini adalah sangat baik kita gunakan, kerana kita tahu dalam keadaan sekarang ini, dengan keadaan yang kita berada di rumah, bekerja di rumah dan bekerja pejabat, dan kekangan-kekangan yang kita hadapi ini, kita semua akan merasa stres. Jadi dengan terapi yang kita adakan, insya-Allah dapat membantu kita untuk mendapat faedah daripada apa yang kita kaedah yang kita gunakan. Jadi sekian, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu mewujudkan inisiatif biblioterapi ini di Bernama. Bukan seorang, bukan berdua, malah satu pasukan yang besar. Jadi saya juga ingin menyarankan bahawa perpustakaan yang lain juga melihat apakah faedahnya kita mengadakan inisiatif biblioterapi ini di perpustakaan, kerana kita adalah perpustakaan dan kita boleh memainkan peranan untuk membantu, selain daripada kita memberi maklumat, tapi kita membantu mereka menseimbangkan emosi dan kehidupan mereka. Sekian, terima kasih.